Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina at-ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah kurniakan kita keizinan untuk sama-sama dapat melaksanakan solat maghrib berjemaah, dan sama-sama lagi Allah takdirkan saya terutamanya untuk kembali ke Bintulu. Setelah sekian lama tidak bertemu, sebulan lebih lebih kurang sebulan lebih cuti pengajian kerana saya bertugas di Kuching sementara waktu. Tapi akhirnya Allah takdirkan juga saya untuk berkhidmat di Bintulu. Hampir-hampir saya berkhidmat di Kuching, hampir-hampir jadi orang Kuching sampai keliru motor ya kereta ke motosikal lah. Orang Kuching nunggah motor kereta, jadi hampir-hampir menjadi orang Kuching. Alhamdulillah, Allah takdirkan di mana saya untuk berkhidmat untuk sekolah lagi, mengajar di sekolah Institut Tahfiz Bintulu sebagai guru bahasa Arab, dan untuk saya berkhidmat lagi di Masjid Darussalam untuk menyampaikan sedikitlah berkongsi, bukanlah saya nak mengajar, berkongsi apa yang saya belajar daripada guru-guru saya dalam kitab hadis Arba'in Aziziyah. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur, berikan kesihatan. Muka-muka yang lama-lama pun alhamdulillah masih ada, buku-buku pun masih ada lagi, tapi dalam store lah. Buku yang dah diberi dari dulu, wallahu alam, mungkin sudah berhabuk, wallahu alam. Tapi boleh pakailah, at least ada pakai rujukan. Dan Jebel Risau kami ada tanda last sini kita berhenti, dan insya-Allah kita akan kongsi serba sedikit daripada kitab Al-Arba'in Aziziyah. Bagi yang belum pernah tahu, kitab Al-Arba'in Aziziyah tu dipelajari daripada awal bab hadis yang pertama sehinggalah kini itu dah berhenti di hadis yang ke-27, muka surat 142. 142. Banyak hadis yang telah kita bacakan yang menceritakan tentang kalam ataupun ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masa kini itu, masa sekarang. Lama dah Nabi sabda dan akhirnya telah terjadi, ada yang terjadi. Dan ada pun hadis yang kita akan bacakan, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaru minal ardi. Rawahu Ahmad. Maksudnya daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul satu kelompok manusia yang makan dengan menggunakan lidah mereka seperti lembu yang sedang memakan hasil tanah tumbuhan. Hasil tanah tumbuhan lah, rumput maksudnya. Jadi hadis tu ada banyak riwayat, dalam Musnad Ibnu Bazzar pun ada, dalam kitab-kitab yang lain ada mengatakan lafaz ta'kulul baqarah, dengan lafaz baqarahnya ada lafaz yang lain. Dan hadis tu adalah riwayat daripada Al-Musnad Imam Ahmad, daripada Musnad Al-Bazzar, dalam Musnad Asy-Syashi, dan Al-Haythami mengatakan riwayat yang terbaik adalah daripada Imam Ahmad kerana perawi-perawinya semua siqat. Apa maksud perawi itu? Perawi itu adalah orang yang dalam bahasa orang putihnya chain of narration, orang yang membawa hadisnya adalah orang yang semuanya dipercayai, siqat. Apakah maksud daripada hadis Nabi itu?
Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan qiyasan wajh syibih namanya. Dalam ilmu balaghah bahasalah, wajh syibih, yang Nabi mengumpamakan orang-orang yang pada zaman kini itu mereka makan harta, mereka mencari rezeki mereka ataupun sumber pendapatan mereka dengan alsinah. Alsinah tu lidah ataupun dengan suara. Dalam syarahan hasyiah dalam hadis tu mengatakan bahawasanya mereka menjadikan wasail untuk perantaraan untuk mereka mendapatkan rezeki mereka dengan menggunakan lidah, percakapan. Contohnya adalah orang yang mula ceramah dan juga orang yang pola muzik, orang yang berpidato dan sebagainya. Mereka menggunakan lidah mereka. Contohnya orang radio, dia guna suara aja. Apa khabar tuan-tuan pada hari ini? Ini kita radio FM, dia akan gunakan suara aja. Tapi suara tersebut menjadi sumber pendapatannya. Lagi penyanyi pada zaman itu lebih kaya daripada orang yang kerja biasa, sehingga akan dibayarkan satu lagu 10,000, dua lagu 20,000. Mereka menjadikan suara mereka tu, lidah mereka sebagai sumber pendapatan. Sama juga dengan penceramah motivasi ke, penceramah agama ke, mereka pun ada meletakkan harga-harganya. Dan kalau kita bahaskan adakah benda yang haram ke benda ya, maka kita kena kaji selidik. Di dalam masalah tu, kalau orang manusia, seorang manusia yang mengambil hartanya daripada percakapannya, ada yang bercampur baur. Seperti disebutkan dengan kama ta'kulul baqar minal ardi, seperti mana lembu yang makan tumbuh-tumbuhan. Kena Nabi kiaskan dengan lembu kerana dikatakan oleh dalam kitab syarah mengatakan lembu tu bilanya makan tanah, makan rumput, nya si tahu dalam rumput dia ada duri ataupun ada yang rasa yang lembab-lembab, daun yang lembab-lembab, ratab au syaukah dalam bahasa Arabnya. Ratbu au syaukah, yang lembab ataupun yang berduri. Tapi oleh kerana lidah lembu tu nya sensitif ke lidah kita, nya ambilnya makannya. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu adalah orang yang makan hartanya dengan lisannya dengan cara ada campur syubhat di antara halal dengan yang haram, dengan antara halal dan haram. Contohnya kalau isu orang yang para ustaz-ustaz selebriti yang berceramah dengan harga yang agak kayangan, mungkin ada sebabnya, oleh kerana namanya, kita siapa nak medal lah, sebab adalah orang unggah sebagai adat. Kalau kita nanggap masalah untuk media sosial, orang yang di TikTok masalahnya, orang di TikTok promote satu video tuan-tuan, dibayar oleh company 50,000 satu video. Jadi nya pun nak mahal lah namanya. Jadi adalah dah jadi adat kini tu. Contohnya ustaz-ustaz selebriti tu ataupun penceramah selebriti, mereka tu dah ada nama yang branding, sebut branding yang bilanya namanya keluar je mahal. Namanya mahal. Jadi oleh kerana mereka tu kalau dia dijemput, market dia boleh drop. Karenanya akan mengganggu penceramah-penceramah lain. Lainlah ustaz-ustaz kampung gedak kami orang tu, siapatlah nak maulah macamnya. Orang-orang macam penceramah yang selebriti tu, contohnya macam yang pernah datang situ lah. Contohnya macam Ustaz Don dan sebagainya. Mereka tu kalau siapa yang pernah berurusan dengan mereka tahu berapa sidaknya pun rate. Tahu siapa yang pernah berurusan. Kalau untuk penyanyi pun kemang pernah telefon. Contohnya Ultimate, kemang telefon. Ultimate berapa buat show? Yang madah dengan kami orang, yang pun PA, bukan Ultimate, PA-nya madah 3 lagu je. 3 lagu pun lebih kurang dalam 15 minit. 20,000. 15 minit je mula kerja. Senang, pakai suara. Kami orang tu lah tim nasyid. Intim. 5 lagu. Yang minta mau 10,000 je. Intim, tim nasyid. Kemudian paling murah lah kami orang dapat adalah Hijaz. Kami orang dapat unggah Hijaz dalam lingkungan 1,000. Dia terima payment 1,000. Si dia tahu macam mana bahagikan dengan ahli kumpulannya.
Dan di antara artis-artis selebriti paling murah adalah Sidat PU. Tu yang nak cerita adalah Sidat PU tu nak program Astro Oasis PU dengan Da'i. Situ ada murah sikit. Payment sidanya memang lebih daripada 1,000. Kerana payment situ nama pun lagi baru-baru nak naik. Ala kulli halnya, jadi bila disebutkan dalam syarah dengan lidah-lidah tu, maksudnya mereka menjadikan lidah mereka sebagai perantaraan untuk mendapatkan saraan hidup, biaya hidup mereka. Seperti mana lembu yang mengambil rumput-rumput dengan lidahnya juga. Kena Nabi gunakan darbul lil ma'na mithlu syahidur ra'un min halil baqar, dan dimisalkan, disamakan dengan lembu tu kerana apa? Liyakun, oleh kerana apa disebutkan dalam tafsirnya ada dua makna. Annahum la yahtaduna minal ma'kul illa ila dzalika sabila. Kerana mereka tu tadi tidak tahu, la yahtadun, tidak mempunyai petunjuk dengan daripada cara saraan hidup mereka tu, dengan melainkan dengan cara tersebut. Dah ada cara lain. Kami pandai berlagu je lah. Berlagu aja. Masalahnya dalam isu berlagu tu ataupun kita menyanyi-nyanyi lagu tu, hukumnya tentang muzik tu kita dah bahas dah sebelum tu lah. Dalam bab hadis-hadis sebelum tu kita dah cerita tentang hukum muzik. Jadi hukum muzik tu memang ada khilafnya pandangan ulama. Ada khilaf. Ada setengah ulama yang mengharamkan secara total. Ada ulama membenarkan, tapi dengan syarat muzik-muzik tersebut adalah yang berunsur baik. Manakala untuk yang dahsyat-dahsyat tu, lagu-lagu yang rap-rap yang gaul-gaul memang diharamkan oleh para alim ulama. Kama anal baqarah la tatamakkanu minal ihtishad illa bilisaniha. Seperti mana lembu tu bila dia nak makan, dia mampu melainkan dengan menggunakan lidahnya. Dan gambarannya lagi simbolik daripada Allahumma salli alaihi, daripada misal yang Nabi sebutkan dengan menggunakan lembu tu adalah al-baqar la tastati' an tumayyiza fi ra'yiha baina ar-ratbi wa syauqah. Yang saya sebut tadi, lembu tu nya mampu nak bezakan di antara yang lembab tadi, rumput yang basah dengan duri, nya akan telan aja. Wa bainal hulwi wal murri, di antara yang manis dengan yang pahit, nya tidak beza. Bal talifa kullu bilisani halaffa, nya akan ambil juga, kemudian lidahnya akan mencairkan, melembutkan rumput-rumput tersebut. Fakadzalika haula'i alladhi yattakhadhuna alsinatahum zari'atan ila ma'kalihim. Dan begitu juga dengan mereka ini, mereka menggunakan lisan-lisan mereka dengan cara alasan mereka sebagai mencari sumber pendapatan mereka. Kita lihat apa Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari kata, perkara ini telah muncul di masa zaman sekarang, iaitu golongan yang menjadikan puji-pujian, jemputan perayaan dan majlis-majlis umum serta di dalam radio sebagai punca pendapatan untuk menyara hidup dan mengumpulkan harta. Inilah golongan yang makan dengan menggunakan lidah mereka. Yakni satu-satunya jalan untuk mereka memperoleh harta adalah dengan menggunakan lidahnya, seumpama lembu yang meragut rumput dengan menggunakan lidahnya tanpa perlu menggunakan anggota yang lain. Nabi Allah tadi, umat akhir zaman tu banyaknya akan menggunakan mulutnya untuk mencari sumber pendapatan. Jadi kalau kita lihat pada zaman kini itu, adakah benar sabda Nabi itu? Benar. Orang yang bekerja sebagai penyanyi, semua berebut nak jadi penyanyi, nyanyi di YouTube, nyanyi di TikTok, nyanyi di situ. Kemudian banyaklah yang mau jadi content creator, banyaklah yang mau jadi penyampai radio. Banyak lagi orang yang ingin menjadi artis ataupun MC dan sebagainya. Tapi ulama sih pernah menghukumkan benda yang haram secara total. Kita sih dapat nak menghukum, kerana bila nak menghukum sesuatu, dia mesti dihukum secara holistik, secara semua. Apa kesannya dan sebagainya, dan balik kepada usulul fiqh. Contohnya kita nak istinbat hukum, apa hukum menjadi seorang penyanyi. Kalau seorang penyanyi, seorang pelakon, jikanya ada bercampur dengan perkara yang melanggar syariat, so tentunya haram. Tentunya haram, saya dah dinafikan. Tapi kalau kena contohnya, kalau saya sebut tadi lah tentang penceramah-penceramah yang sama juga menggunakan lisan mereka
pun banyak juga pada zaman kita itu. Si dinafikan banyak. Tapinya pun kebaikan lebih banyak daripada orang yang menyanyi. Orang menyanyi itu mengarik. Sitok nak jadi artis. Otai masih berdosa lah. Gegar Vaganza lah. Apa lagi yang TV3 ya, macam-macam. I Can See Your Voice lah. Macam-macamnya pun orang anggap sebagai program-program televisi yang banyak keluar di media, di dalam television pun program lah. Belum lagi dengan di dalam media sosial banyak lagi. Jadi itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi bila masa Nabi SAW mengatakan tentang sayakunu qaumun ya'kulun bi alsinatihim kama ta'kulul baqar minal ardi, dalam riwayat lain pun menyebutkan tentang hadis yang sama, menunjukkan bila mana kita tu, kalau situasi zaman sahabat duduknya tu ada kisahnya berlaku pada zaman sahabat, di antara Sa'id bin Abi Waqqas tu dengan siapa nama sahabat tu lupa saya. Jadi mereka tu ada satu kisah ada tahu soalan yang Nyasik mampu nak jawab. Kemudian bila Nyasik mampu nak jawab, makanya nanya dengan orang lain. Bila nanya orang lain tadi, Nya mau gunakan kata-kata orang lain menjadikan kata-katanya. Menunjukkan Nya nak dapat nama lah. Nak dapat nama, nak dapatkan harta, nak dapatkan sekian-sekian tu. Sebelah ada kata-kata dari para alim ulama, man kasura kalam kasura khata'uhu. Maksudnya siapa yang banyak berkata-kata, banyak juga lah yang pun kesalahan. Sebelah min na'udzubillah min zalik lah. Contoh macam kami orang tu memang banyak bercakap di sekolah, bercakap di masjid, bercakap. Takut banyak bercakap tu membawa kepada banyak kesalahan. Bahaya juga. Sebelah bila kita ada kesalahan. Dan satu lagi, bila mana orang yang sudah biasa tuan-tuan, nya dah biasa mengajar, nya dah biasa menjadi orang yang dikenali, direspek orang, bila ditegur sikit salah, simuk betulkan kesalahan. Itu bahaya, sikap yang bahaya. Contohlah ada yang isukan masalah seperti zakat. Zakat untuk isteri yang bekerja adalah wajib suami minta izin. Di pos, kemudian kita betulkan semula. Kita dah tegur adalah pos tu adalah salah. Sepatutnya isteri walaupun kerja ataupun si kerja, tetap yang membayarnya adalah suami, kerana isteri adalah nafkah yang wajib bagi seorang suami. Kalau kita merasakan ia adalah satu kesalahan, kita hendaklah memperbetulkan, kerana ramai daripada umat manusia yang telah melihat, orang Islam yang telah baca post kita, bahaya. Sebab ialah salah satunya bila banyak bercakap tu bahaya. Banyak bercakap, banyak salah yang keluar sebenarnya. Sebablah ulama-ulama tu banyak mengajar kita untuk banyak menahan daripada bercakap tu, menahan diri daripada bercakap benda yang mesti berfaedah. Melainkan kalau kita bercakap tentang benda yang bermanfaat, okey. Kadang-kadang ada para ustaz-ustaz tak suka duduk di atas meja penceramah, suka bercerita pom dalam sedar-sedar, sehingga disebut dalam syarah ulama, hatta idza la yatalazzazu bil kalam, sehingganya merasakan tahap nya lazat bercakap, popeng, sehingga kan apa, nya pun kata-kata yang tersebut perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka keluarlah kesalahannya. Saya kena berhati-hati. Kalau kita bercakaplah mengikut apa yang keperluan masyarakat dan sebagainya. Keperluan masyarakat dan sebagainya pentinglah. Dan kita teruskan pada hadis yang ke-28. An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim la yanju fihi illa rajulun arafa dinallah fajahada alaihi bilisanihi wa yadihi fadzalika sabaqat lahu sawabiqu, rawahu Dailami. Maksudnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, umatku pada akhir zaman akan ditimpa dengan satu bala yang sangat dahsyat daripada para pemerintah mereka. Tiada seorang pun yang akan terlepas melainkan orang yang mendalami agama Allah, lalu dia berusaha melawan bala tersebut dengan lisan dan tangannya. Itulah yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu.
diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Maka hadis tu adalah hadis yang kalau banyak riwayat, riwayat oleh Imam Dailami dan sebagainya, dan hadis tu adalah hadis yang dhaif sebenarnya, tapi oleh kerana banyak riwayat yang datang, banyak riwayat yang dicantumkan, akhirnya jatuh menjadi hasan li ghairihi hadis tu. Jadi hadis yang dimaksudkan tadi, sayusibu, akan berlaku, akan tertimpanya pada umat akhir zaman tu satu balak yang berat, satu balak yang besar, satu balak yang sangat dahsyat, iaitu datang daripada sultan. Sultan tu adalah pemerintah maksudnya. La yanju fihi illa rajulun arafa dinallah, dan tidak akan selamat ataupun berjaya ataupun terlepas mereka ini melainkan rajulun arafa dinallah, melainkan orang yang mendalami agama Allah. Arafa dinallah, yang mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sebenarnya Nabi nak indicate kepada kita supaya apa? Supaya belajar ilmu agama di akhir zaman. Supaya belajar ilmu agama. Kerana bila kita belajar ilmu agama di akhir zaman, takut-takut kita akan terikut-ikut dengan budaya barat, terikut-ikut dengan politik-politik. Itu dah mau PRU dah. Selamat kita mengundi. Di sultanihim, yang menunjukkan pemerintah-pemerintah mereka tu adalah yang menindas rakyat-rakyat mereka. Mungkin yang Nabi maksudkan tu sudah berlaku. Mungkin kita lihat sudah berlaku, contohnya seperti di negara Syria contohnya, yang dah berlaku sultannya yang agak kejam lah, agak kejam. Ataupun di negara-negara lain, contohnya di di China ya, Allahumma salli ala Muhammad, lupa di China ya, ada negara China, Guangzhou ke? Xinjiang, yang diseksa dan sebagainya. Kalau orang yang faham agama, yang akan ada fajahada alaihi bilisanihi, yang akan bersungguh-sungguh nak lawan dengan lisannya dan tangannya. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan, dan menambahlah, wa rajulun arafa dinallah fasaddaqa bihi, dan orang-orang lelaki yang memahami ilmu agama tu, mereka akan membenarkan agama mereka, dan juga mereka akan diam dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Fa in ra'a man ya'mal bi khairin ahabba ilaih. Maka bila mananya melihat orang yang melakukan kebaikan, dia akan sayang kepada mereka. Maksudnya di akhir zaman tu Nabi SAW mengajak kita untuk apa? Untuk yang pertama, mempertingkatkan kita pun amal, dan mempertingkatkan kita pun ilmu agama kita, ilmu akidah kita dan sebagainya. Kemudian kita ikut sama-sama dengan ulama yang berjihad. Ulama tu mereka berjihad dengan apa? Dengan lisan dan tangan mereka. Seperti Syekh Abdullah bin Bayyah, salah seorang ulama daripada Mauritania. Sini Mauritania tu. Mauritania tu terletak di sebelah bawah Morocco, yang di sebelah belah timur ke Afrika. Yang belah timur Afrika, tapi negara tu negara yang Muslim, 90% Muslim, dan digelar sebagai Asy-Syanqit ataupun Asy-Shinqit oleh orang Arab. Mauritania tu ada ulama namanya Syekh Abdullah bin Bayyah. Syekh Abdullah bin Bayyah tu apa katanya? Nya sentiasa mengadakan forum peace dengan religion yang lain. Kerana apa? Yang madah kami orang yang ilmuwan tu, kami orang mampu nak bawa senjata, tapi apa yang kami orang mampu adalah membawa salamah, kesejahteraan. Mula-mula apa tujuannya? Nyamuk menghimpunkan di antara perpecahan di dalam umat Islam dulu. Nya gumpul Syiah, nya gumpul Wahabi, Salafi, digumpulnya dengan sidak Ahlussunnah wal Jamaah, dengan semua ada tariqah apa semua dihimpunnya. Dan yang ada tadi, kita perlu bersatu adanya. Bersatu untuk apa? Untuk mengukuhkan agama Islam. Yang sponsornya Syekh Zaid. Syekh Zaid itu siapa? Ini adalah keluarga diraja di Emirates, Syekh Zaid tu. Syekh Zaid tu pun ada sponsor Khabib Nurmagomedov. Kalau siapa kenal lah, nak fighter UFC ya. Nya pun ada sponsor Khabib. Pada masa yang sama, nya juga sponsor kepada Syekh Abdullah bin Bayyah pun program, sehingga program tersebut diadakan setiap tahun.
Sidak orang Dubai tu kaya. Setakat pola program macam ni cungkil gigi je nya. Duitnya banyak. Yang boleh sponsor gym apa semua saya ada masalah lah. Setakat daripada program-program keagamaan tu memang saya ada masalah. Jadi sepatutnya kita puji juga dengan kerajaan Emirates. Kerajaan Emirates tu walaupun kita anggap sidak kaya, banyak duit, tapi sidaknya sentiasa hormat dengan para alim ulama. Sidaknya jemput para alim ulama. Pada zaman Syekh Allahumma salli ala Muhammad, siapa nama pentafsir Al-Azhar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seorang ulama dekat Al-Azhar tu, nya adalah seorang ulama tafsir yang hebat. Sentiasa dijemput oleh kerajaan ataupun keluarga di Raja Dubai tu untuk datang dan beri ceramah. Kerana orang Dubai tu, mereka tu walaupun dah kaya, mereka lupa lah dengan Tuhan mereka. Seperti mana di Qatar, tuan-tuan. Di Qatar kan nak polah World Cup, ditanya oleh orang, apa hal Qatar suka orang gay, katanya. Apa hal? Bukankah tu adalah yang melanggar hak asasi manusia, katanya. Apa kata keluarga di Raja Qatar? Kalau orang nak masuk negara Qatar, kena ikutlah rule Qatar. Tegas macam ni kita mau dahnya. Jadinya beri misal tadi, contohnya kalau aku ada air, sebelah tu ada wine. Aku si minum air, minum wine. Mun anak aku dangganya pada kena kita minum wine. Kita pada dengan anak, wine tu haram, air tu halal. Tapi kita minum wine, katanya. Memanglah anak akan mempersoalkan, katanya. Dan perkara yang haram yang kita pada tu haram, kemudian yang kita kita benarkan, maka ia akan merosak minda-minda anak-anak, katanya. Tengok orang Qatar pun tegas macam ni. Orang Qatar. Di Qatar yang mana mereka tu melaksanakan ataupun menganjurkan program World Cup tu menjadi kritikan oleh orang-orang barat. Sebab apa? Sebabnya menolak LGBT. Tapi mereka tegas. Di sini kita nak pendirian yang tegas. Kalau Malaysia tu lemah, sikit-sikit LGBT kelak, mulalah kalah. Lagi-lagi Malaysia tu takut jadi dipimpin oleh orang bukan Islam, sangat bahaya. Sebab itulah kalau bila kita pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang kurang mudaratnya. Sebab di dalam orang belajar juga dalam ilmu kepimpinan, orang yang belajar ilmu agama tu, mereka dibenarkan untuk mencebur dalam bidang politik sebenarnya. Sebab ialah ada berlaku khilaf di antara ustaz-ustaz yang banyak cebur bidang politik dengan ustaz-ustaz yang cebur bidang politik. Sebenarnya yang ustaz yang bidang politik tu akan menganut orang ustaz-ustaz yang masuk bidang politik tu sebagai orang yang berjihad. Ya salah sebenarnya, pendapat yang salah. Kata guru-guru kami orang yang di Yaman ataupun di sini guru kami di Semenanjung mengatakan bila orang agama tu nya mengundi kerana mengundi tu tanggungjawab rakyat. Intikhabat, orang Arab dengar intikhabat. Kita nak mengundi, tapi mengundi tu mestilah memilih pemimpin yang Muslim yang pertamanya. Kalau nak kata tadi siqah memang susahlah. Oleh kerana apa? Oleh kerana tadi zaman kita nak cari pemimpin yang benar-benar dipercayai seperti zaman sahabat. Sayyidina Umar, pemimpin yang sangat-sangat hebat. Contoh khutbah dia. Kita jadikanlah Rasulullah sebagai teladan dan Khulafa' Ar-Rasyidin sebagai teladan. Kita nak jadi seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar disebut, ditanya, yabki lailan wa naharan. Malam nangis, siang pun nangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa nak malam nangis Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar jawab apa? Dia jawab tadi, bila mana aku tu jadi seorang yang ulitu bihi amran, katanya. Aku tu telah diberikan satu tanggungjawab padanya. Satu tanggungjawab. Bila aku berlaku adil, dihitung pahala. Tapi bila mana aku uzlim, uaqib, katanya. Aku akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut bahawasanya amanah ataupun pikulan tanggungjawab tu adalah salah satu benda yang sangat berat. Sangat-sangat berat. Abu Dzar kan disebut dalam khutbah kan, Abu Dzar minta dengan Rasulullah, innaka dha'if, sesungguhnya kau lemah. Kau mampu nak jadi jawatan, menyandang jawatan sekian. Jadi orang yang meminta jawatan tu adalah sifat yang sangat bahaya. Kalau boleh jangan dipilih orang yang meminta jawatan. Yang ngepong-ngepong jawatan tu kita kena berhati-hatilah. Ya indikator Nabi dia sebut dah, orang yang meminta jawatan tu, dia tu ada ciri-ciri yang lemah dan ada something yang dia nak kejar. Jadilah seperti saya para khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin, saya dah dipilih diri sendiri.
Ya Rasulullah, aku mau jadi khalifah. Saya pernah, tapi khalifah semuanya dipilih melalui musyawarah. Dipilih oleh musyawarah. Sebab kalau kita pergi umrah, ada sikit tempat sebelah Masjid Nabawi ya. Ini ada sikit tempat taman. Tamannya adalah menjadi saksi bagi tempat di mana para sahabat tadi bergaduh selepas wafat Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, orang Ansar dengan orang Muhajirin dia pergi ke tempatnya. Pergi ke tempat tersebut, maka mereka berdebat pasal siapa nak ganti Rasulullah masa tu. Jadi orang Ansar kata, kami orang yang lebih bagus, kami orang untuk orang Ansar. Tanpa kami orang Muhajirin, saya akan dapat hidup di situ. Maka Muhajirin pun mungkit juga lah. Bukan kerana kami orang, kita orang si Islam katanya. Berkelahi katanya, mungkit. Masing-masing berkelahi, akhirnya mau bertumbuk katanya. Maka datang Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar datang. Dua-dua datang dan menenangkan keadaan, dan masing-masing mengatakan jasa masing-masing lah benar. Tanpa Ansar, saya akan dapat hidup Muhajirin. Kami orang siapa nak sambut kami orang. Sampai tahap orang Ansar boleh offer bini lagi. Kau mau bini ku ni seorang, ambil. Offer bini lagi ni. Siap offer harta lagi kepada Abdurrahman bin Auf. Menunjukkan dahsyatnya orang Ansar lah, cara setidaknya nak melayan orang-orang Muhajirin. Kemudian apa kata Sayyidina Umar, dia cadangkan, macamnya kita pilih pemimpin. Makanya pilih siapa? Abu Bakar dipilih. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala dipilih. Sayyidina Abu Bakar pula memilih Sayyidina Umar kerana berdasarkan hujah-hujah. Hujah-hujah masing-masing. Jadi dia kata Sayyidina Umar tu, aku dengar Nabi pernah sabda, jikalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Tapi Nabi dah lagi. Tergamam para sahabat yang lain kata, oh benar. Kemudian disebutkan lagi Sayyidina Umar dengan hujah yang paling kuat, tidak ada orang yang pernah berada dengan Nabi ketika Nabi bahaya, ketika di Gua Hira, melainkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang berteman dengan Nabi ketika hijrah. Maka para sahabat ini setuju, masing-masing berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka bukan mereka meminta, tapi dipilih oleh kerana akhlak mereka. Akhlak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kisahnya banyak. Sayyidina Umar banyak melakukan kebajikan. Dikatakan, yang ditanya, kena kau asyik tidur wahai Amirul Mukminin, kena kau asyik tidur? Dia kata, idzan nimtu lailan, jika aku tidur pada malam hari, fadaya'tu nafsi, katanya, aku akan menyempitkan diri aku. Apakah yang maksudnya sempit? Dia sempitkan dirinya dalam ibadah. Kerana Sayyidina Umar malam harinya solat malam. Asyik macam kita malam hari kita tidur. Sayyidina Umar malam solat. Pagi kena asyik tidur. Wahai Sayyidina Umar, pagi idzan nimtu naharan, kalau aku tidur di siang hari, fadaya'tu ra'yati, katanya, maka aku akan, jikalau aku tidur pada siang hari, maka aku akan menyempitkan urusan rakyat-rakyatku. Begitu sekali kehidupan Sayyidina Umar, yang malam harinya beribadah, siang harinya menjaga kebajikan rakyatnya. Begitulah sifat pemimpin yang kena ada. Jikalau kita diajar dalam ilmu usul fiqh, kalau kita melihatkan pemimpin-pemimpin tu, walaupunnya ada mbak rasuah ke apa ke, ya halnya dengan Tuhan lah. Tapi kalau kita dipilih untuk mengundi, lebih baik kita mengundi orang yang lebih kurang mudaratnya untuk agama. Ya paling penting. Kalau guru kami orang ajar macam ni, pernah ditanya, Syekh, kami orang mau undi siapa? Si fulan macam tu, si fulan macam tu, dan ada si fulan tu bukan orang Islam. Utamakan yang Islam, katanya. Bila diutamakan yang Islam, ni yang lebih baik, ni yang lebih kurang mudaratnya, ya yang diundi, katanya. Orang Arab tu pastinya tahu politik Malaysia, sebab orang Arab tu cowboy. Kami orang just minta pendapat macam ni, tips nak mengundi. Tips nak mengundi lah. Kalau kita lihat di Bintulu tu kuatnya GPS lah. Cerita politik pun bahaya, nak tarik tauliah kelak. Jadi kita cerita balik tentang sultan. Maka bila bala'un syadidun min sultanihim, Nabi sebut tentang sultan tu adalah pemerintah-pemerintah yang zalim. Jadi ulama-ulama sebelumnya yang banyak menentang pemerintahan yang zalim tu adalah para alim ulama. Alim ulama yang menentang mereka. Contoh Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Bila ada pemerintah-pemerintah yang zalim, maka mereka akan berhujah dengan ilmu sampai mereka dapat nak jawab.
Kebablasan bila mana kita berada di dalam akhir zaman tu, duduklah bersama ahli ilmu. Ahli ilmu agama lah terutamanya. Kita duduk dengan mereka, kita bermusyawarah dan tambahkan ilmu kita. Fajahada alaihi bilisanihi wa yadihi, dan mereka akan berhujah, bersungguh-sungguh dengan menggunakan ucapan mereka. Nak suruh hembak senjata, saya si pandai. Tembak-tembak seliuh bahu kelak. Si pandai. Wa yadihi tu mungkin ada ulama-ulama dulu yang pandai berperang. Wayadihi fadzalika sabaqat lahu sawabiq, dan itulah yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu. Dan disebut dalam hadis, riwayat hadis yang lain, fa'aula alaihi bisabiq, dan lebih utama bagi kita di akhir zaman tu ikut seperti mana orang-orang terdahulu. Ada benda-benda orang zaman dulu, maka kita kena ikut, iaitu dengan mengetahui ilmu agama sebelum kita nak pergi macam pergi nak menentang apa semua. Jangan orang madah menentang kerajaan tapi dalam keadaan kosong, dalam keadaan yang tiada ilmu agama. Bila mana dihujah, terdiam, tidak pun nak jawab. Kerana zaman itu memang memerlukan kepada hujah dan juga kebijaksanaan di dalam berkata-kata dan sebagainya. Kerana di akhir zaman tu memang banyaknya berlaku. Dalam riwayat lain mengatakan, innahu tusibu ummati fi akhir zaman min sultanihim syada'idu. Sesungguhnya akan ditimpa umatku di akhir zaman daripada sultan mereka asyada'id. Syada'id itu adalah balak-balak yang besar. La yanju minhu illa rajulun arafa dinallah, dan tidak akan berjaya, tidak akan selamat melainkan orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Itu mengetahui ilmu agama Allah dengan mempelajari fardu ain. Lagi-lagi di tempat kita tuan-tuan, salah satu sebab kena saya balik sitok tuan-tuan, salah satu sebab sitok kurang orang mengajar. Tuan-tuan mahu tahu, sekolah-sekolah tahfiz bila tidak cerita nak cari guru yang boleh mengajar bahasa Arab ataupun kitab-kitab pondok, ibarat mencari rambut dalam tepung. Susah. Susah. Bila susah nak cari, yang tahu pun orang-orang bai situklah yang tahu baca kitab, baca bahasa Arab pun ana anta ajalah. Ana anta, ma ismuka, kaifa haluka. Mungkin dia tahulah, kerana pernah pergi umrah dulu katanya. Tahu sikit-sikitlah. Jadi kalau yang boleh mengajar bahasa Arab dan mengajar kitab bahasa Arab memang saya dah. Rata-rata yang datang orang Indonesia. Sebab ialah kalau boleh kita gesarkan anak-anak kita yang masih kecil tu, yang masih sedang mendewasakan diri, hantar pergi sekolah agama. Supaya Bintulu untuk subur dengan orang-orang yang pandai dalam ilmu agama, yang pandai mengajar benda yang memang menjadi satu benda orang dah keperluan dan demand tinggilah untuk sekolah. Lagi-lagi sekolah tahfiz itu dah makin banyak di Bintulu. Mahat Tahfiz Sulaimaniyah ada, Madrasah At-Taqwa ada, ATB ada dan sebagainya. Madrasah Ustaz Ali pun ada, Madrasah Al-Quran, yang mana memerlukan kepada apa? Kepadakan guru-guru yang boleh mengajar. Guru-guru macam Kinetok memang kurang. Sampailah saya pulang ke situ kerana apa? Kerana khidmat masih diperlukan untuk membantu mendidik masyarakat. Kalau ambil orang Indonesia susah. Setidaknya pernah pergi visa lagi, pergi gaiwa lagi. Pergi gaiwa tu lesen guru agama warga asing. Kena pergi ke JAIS, kena interview mufti. Bukan kaleng-kaleng, mufti. Kena interview mufti, kena interview polis, immigration, land survey dan sebagainya. Bomba je sekali. Jadi kita nanya, kena bomba interview, nanya macam ni nak padam api ke apa? Bomba interview, polis pun interview. Bomba pun ada juga. Jadi sangat rumit lah. Sebab ialah banyak sekolah memerlukan guru-guru tempatan sebenarnya yang lebih mudah. Orang Semenanjung pun susah juga. Orang Semenanjung datang situ kena pergi Kuching interview gaiwa juga sama. Dikira kan orang Semenanjung dikira warga asing juga di Sarawak lah. Setidaknya pelik orang tahu orang Malaysia tapi dikira warga asing katanya. Kesian. Jadi kalau orang Sarawak senang, orang Sarawak yang apply je dekat JAIS yang akan diberi tauliah. Contoh saya dapat tauliah baru oleh kerana program saya dengan DBKU bersama Datuk Fadilah di BKU dengan DBKU lah, dapat tauliah baru oleh kerana tauliah saya adalah untuk Bintulu sahaja. Bila pergi untuk program di Kuching kena apply tauliah lagi, tauliah untuk satu Sarawak.
Satu Sarawak. Itu dah boleh ceramah sikit Sarawak lah. Tinggal orang nak jemput je lagi. Tapi saya nak orang jemput masalahnya. Tunggu nak orang nak jemput je. Tauliah satu Sarawak. Tapi orang-orang yang luar susah nak ambil. Kerana apa? Kerana visa dan sebagainya. Jadi sebabnya adalah satu keperluan bagi anak-anak kita untuk menjadi orang yang rajulun arafa din Allah. Laki-laki yang memahami ilmu agama. Lagi contoh satu, perempuan. Yang kekurangan lah yang saya dapat tahu berita tu di ITB contohnya. Kekurangan guru perempuan. Bila buka iklan mencari guru agama perempuan, kosong. Saya ada orang apply. Tuan-tuan. Bila buka guru akademik, semua orang apply. Menunjukkan apa? Menunjukkan kurangnya orang yang ada belajar ilmu agama. Kurang. Di Bintulu tu lah. Kalau tuan-tuan tanya siapa lepasan-lepasan belajar Yaman di situ, di Bintulu tu, 2 orang aja. Saya dengan salah seorang hamba Allah tu, 2 orang aja. InsyaAllah bakal ada lagi 2 orang. Dan bakal lagi berlepas ke Yaman 3 orang lagi, seorang anak kepada Imam Hudari, dan 2 orang lagi saya kenal lah, yang akan berangkat ke Yaman belajar di University Al-Ahqaf. Dia akan belajar di sini. Maka kita doakanlah moga mereka tu kelak pulang balik ke Bintulu, berbakti kepada orang Bintulu, berkongsi ilmu dan mencetak lebih ramai lagi anak-anak kita yang memahami ilmu agama. Jadi insya-Allah yang saya boleh kongsikan pada malam tu, insya-Allah kita sambung pada hadis ke-29, dan saya alhamdulillah syukur masih diberi kesempatan. Terima kasih pada Masjid Darussalam lah. Si beri orang lain lah hari Sabtu tu tadi. Bingung juga tadi hari Sabtu tak diambil orang, maka masih kosong. Kiranya nang sedia spot untuk saya lah hari Sabtu tu, walaupun dah sebulan masih ada. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan masih berada pada hari yang sama. Moga kita dapat teruskan dan istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, dan moga kita dapat khatamkan. Lama lagi, sikit lagi tu mau khatam. Pasti kita akan cari kitab apa yang kita akan belajar, dan moga Allah berikan kita kesihatan dan keafiatan insya-Allah. Barakallahu fikum. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa lisal muslimin wa taghfiru innahu ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.